Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan sebuah tajuk peranan nilai moral, etika dan akhlak dalam kehidupan remaja. Jadi, apakah peranan nilai moral, etika dan akhlak dalam kalangan remaja? Seperti yang kita tahu, setiap perbuatan dan perwatakan manusia tidak terlepas dari nilai baik maupun buruk serta dosa dan pahala. Jadi, peranan dalam diri seseorang itu perlu mempunyai etika dan nilai yang menjadi kayu ukur bagi seseorang sama ada baik atau buruknya seorang individu. Di dalam Al-Quran juga cukup menerangkan bahawa terminologi al-ma'ruf yang memberikan makna tentang sesuatu yang baik lagi terpuji dan al-munkar untuk sesuatu yang perbuatan yang tercela. Jadi, menurut kajian Aziz pada tahun 1994, beliau menyatakan konsep nilai dalam Islam adalah bukan ditentukan oleh umat manusia tetapi ditentukan oleh Allah dan disampaikan kepada manusia menggunakan garis ilmu yang telah diwahyukan. Seterusnya, konsep etika juga boleh dikatakan sebagai peraturan kepada manusia yang menjadi panduan yang esensial kepada manusia untuk menjalani kehidupan berprinsip dan mengikut peraturan yang betul. Moral pula dimaksudkan sebagai satu ajaran yang berkait dengan buruk dan baik sesuatu perbuatan, kelakuan atau sikap manusia dari segi akhlak. Faktor pertama terhadap keruntuhan nilai moral, etika dan akhlak di kalangan remaja di Malaysia ialah perasaan ingin tahu dan ingin mencuba. Pada usia dan ketika ini, remaja sedang mengalami transisi dari aspek fizikal, sosial, mental, emosi selain daripada peningkatan usia, pemikiran dan keadaan sekeliling. Remaja akan berusaha mencari sebab yang munasabah bagi setiap soalan yang mereka lihat, lantas mereka akan melakukan apa saja demi memperoleh jawapan terhadap persoalan yang timbul dalam diri mereka. Namun sedemikian, perasaan ingin tahu dan ingin mencuba ini sebenarnya sesuatu perkara yang baik buat remaja sekiranya diawasi kerana keputusan yang dibuat terhadap perasaan tersebut telah dijamin dan dipantau oleh orang sekelilingnya. Assalamualaikum, saya Nur Haulat binti Ahmad Fikri. Okey, seterusnya, pengaruh raka sebaya juga merupakan salah satu faktor keruntuhan nilai moral, etika dan akhlak di kalangan remaja Malaysia. Seperti yang kita tahu, raka sebaya merupakan orang yang paling rapat dan yang paling berpengaruh di dalam kehidupan remaja. Seterusnya, pengaruh raka sebaya adalah salah satu perkara yang menjadi punca gejala sosial. Dan perkara ini sering berlaku di kalangan remaja-remaja sekarang yang hidup di dalam alam penuh dengan kemajuan. Ini adalah kerana remaja pada zaman sekarang lebih mesra dengan rakan mereka berbanding dengan keluarga dan ibu bapa mereka. Remaja sekarang menghabiskan masa bersama sama ada melalui internet atau melalui pertemuan. Seterusnya, remaja juga mudah terikut dan terpengaruh dengan gaya hidup yang tidak sihat sementara terlalu banyak masa yang dihabiskan bersama. Disebabkan itu, remaja sekarang lebih mengenali rakan mereka berbanding dengan ibu bapa sendiri dan lebih mempercayai rakan mereka berbanding keluarga. Kejadian seperti ini amatlah bahaya dan boleh mengakibatkan remaja terjerumus dengan gejala sosial. Akhir sekali, cara penolakan rakan sebaya yang negatif merupakan salah satu cara untuk menghindari diri kita daripada terjerumus dengan gejala yang negatif. Selain daripada itu, kita sebagai remaja perlulah bijak dalam memilih rakan kita. Seterusnya, pengaruh media massa juga merupakan salah satu faktor keruntuhan nilai moral, etika dan akhlak di kalangan remaja di Malaysia. Seperti yang kita tahu, media massa banyak memberikan maklumat dan info perkembangan kepada masyarakat, terutama berkaitan dengan isu semasa, berita luar negara maupun berita dalam negara. Media massa turut memberi manfaat kepada perkembangan pendidikan pada masa kini. Namun, dalam masa yang sama, media massa juga mungkin boleh menyumbang ke arah negatif. Salah satu penyebab berlakunya keruntuhan akhlak remaja pada masa kini adalah hasil daripada bahan dan rancangan media massa yang dipaparkan di dalam negara kita. Selain itu, media massa pada masa kini adalah untuk menyediakan informasi ke arah memacu perubahan serta banyak membawa pengaruh pada pola kehidupan masyarakat ini. Media massa berkembang daripada hanya penggunaan budaya lisan iaitu pengucapan dan penyebaran maklumat daripada mulut yang kemudiannya ditambah menjadi senjata tajam iaitu melalui tulisan di media cetak. Selain itu juga,
Media sosial merupakan salah satu alat untuk menyebarkan informasi, pesanan, pendapat, rumor, gosip, propaganda dan sebagainya kepada masyarakat secara keseluruhannya. Media sosial di era globalisasi ini, dengan adanya televisyen, radio, majalah, telefon bimbit yang canggih, mengakibatkan berita yang tersebar semakin tidak berkualiti, bahkan kadang-kadang ia menjadi satu fitnah. Akhir sekali adalah menjadi tanggungjawab kepada setiap pengguna untuk menggunakan media sosial secara berhemah dan tidak menyalahgunakan kemudahan teknologi yang ada. Terima kasih. Sikap keluarga ini bersangkut paut dengan jenis keluarga yang mengamalkan sikap ketegangan atau juga terlalu memberikan kebebasan dalam sebuah institusi kekeluargaan. Ketegangan dalam institusi keluarga ini boleh dimaksudkan seperti terlalu garang atau terlalu mengangkung terhadap sesama ahli keluarga sehingga terlihat jurang yang ketara terhadap tahap keakraban dan didikan keluarga remaja itu sendiri sehingga melahirkan rasa takut dan segan sesama ahli keluarga yang boleh menimbulkan masalah komunikasi dan masalah pemberontakan remaja. Sementara itu, keluarga yang terlalu memberikan kebebasan juga adalah tidak baik dalam pembentukan nilai moral dan akhlak remaja tak kala mereka sedang melangkah ke fasa peralihan zaman yang memerlukan bimbingan yang penuh. Keluarga yang bersikap terbuka yang keterlaluan sebegini tidak selalu mementingkan suatu peraturan atau ketetapan khusus untuk diamalkan dalam institusi kekeluargaan. Jadi salah satu cara dalam menangani masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja adalah peranan ibu bapa dalam memberikan didikan agama kepada anak-anak. Agama merupakan senjata yang utama dalam membantu mereka menangkis segala anasir yang bersifat negatif. Selain itu, ibu bapa dan keluarga begitu penting dalam usaha menangani gejala sosial dalam kalangan remaja. Seterusnya, ibu bapa perlulah menyahut cabaran ini bagi menghalang golongan remaja daripada terjebak dalam gejala sosial. Akhir sekali, ibu bapa haruslah menjadi teladan kepada anak-anak mereka supaya generasi remaja sekarang mempunyai etika dan akhlak. Seterusnya, cara menangani masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan pelajar melalui pendekatan akademik. Seorang pengajar perlu memikul tanggungjawab sebagai seorang pendidik untuk menyamai nilai-nilai murni dalam diri pelajar bagi mendorong penghayatan prinsip moral dan akhlak Islamiah. Yang seterusnya, mendapatkan khidmat sesi kaunseling atau terapi di peringkat sekolah dan menyertai kelab pendidikan Islam maupun moral bagi menangani masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Yang terakhir sekali, memartabatkan dan mendalami subjek pendidikan seperti pendidikan sivik, pendidikan jasmani, pendidikan tasawuf Islam, pendidikan Islam dan lain-lain dalam diri pelajar. Program ilmu dan aktiviti sihat sebagai saranan, masyarakat dan pihak berwajib seperti institusi pengajian tinggi, sekolah dan organisasi khas boleh mengadakan program seminar, ceramah dan motivasi pendidikan awal remaja yang membentuk peribadi remaja semalam. Ceramah membentuk agama dan muhasabah diri ini juga dapat memberikan kesedaran kepada para remaja untuk membentuk perkembangan moral, mental sekaligus memantapkan akidah dalam diri mereka. Dalam pada itu, masalah bagi keruntuhan akhlak dan sosial remaja ini juga dapat diatasi melalui gerakan kelab atau persatuan di peringkat sekolah dan institusi pengajian tinggi yang dapat membantu remaja untuk menjadi lebih aktif dan meningkatkan jati diri mereka. Secara keseluruhan, objektif bagi saranan dan cadangan ini merupakan salah satu langkah bagi menghindari remaja-remaja dari menghabiskan masa dengan melepak dan membuat perkara yang tidak berfaedah yang boleh menyebabkan keruntuhan akhlak ini adalah untuk membentuk dan melahirkan remaja yang berpersonaliti menarik dan sihat. Untuk kesimpulan, sekiranya kita ingin melaksanakan agenda membanteras isu kerosakan akhlak dalam kalangan remaja, maka kita perlu membangunkan nilai pendidikan yang menyeluruh berteraskan falsafah dan nilai Islam dalam setiap peringkat, terutamanya dari peringkat awal kanak-kanak dalam membentuk tata tertib dan etika mereka. Ibu bapa dan guru perlu menjadi contoh tauladan yang terbaik demi membentuk perwatakan buruk diri pelajar. Justru itu, remaja memerlukan lebih banyak latihan untuk mempelajari dan mendalami nilai-nilai murni dan kekuatan rohani mereka. Sekian daripada pembentangan kami. Terima kasih.